Tak payah bagi tahu pun Yang Hormat, kita tahulah durian ada berkatan. Dewan Kamar ni pun dah bau durian. Tapi tak apalah Yang Hormat, sebelum kita semula saya nak mintalah kerjasama daripada semua Yang Berhormat. Apabila seorang ahli Yang Berhormat bercakap tu, yang lain tu suka tak suka, pahit maung bunyi dia dengar sajalah. Kalau peluang bangkit nanti kita berucap dan pihak yang lain pula mendengar juga. Bukan alasan untuk kita bising dalam dewan ni. Jadi supaya dewan kita nampaknya betul-betul macam parlimen, bukan macam market. Terima kasih. Silakan Yang Batu. Okey. Saya hanya ada 2-3 poin saja sebelum saya akhiri. Saya nak sambung yang telah hujah yang telah dibawa oleh Hulu Langat tadi. Itulah semangat yang kita kata, kalau secara rasional kita bukan tolak kata taraf kerajaan boleh tentukan sesuatu standard untuk memastikan dan untuk menjaga keselamatan. Tapi akhirnya fundamental bukan saja kita dapatkan menentukan taraf standard yang kita tentukan. Isunya ialah memang kita setuju ada pelbagai jenis sisa, dia mempunyai degree of risk ini berbeza. Bagi contoh, tempas penyimpanan sampah sisa pekerja ada yang dan juga radioaktif. Sungguh pun kita kata dia sisa pekerja yang biasa, sampah biasa, dia membawa setengah-setengah risiko kepada mengancam kepada keselamatan atau kesihatan, dan kita kena tahu untuk mengenal pastikan ancaman itu. Tetapi malangnya dalam PSC ini kita tidak hanya dalam seolah-olah kita deny saja, kata tak ada, selamat, tapi tidak memberitahu, ya okey, itulah risikonya dan biarlah kita bersama-sama menanggung risiko. Dan dengan jelas kita tahu dari dalam pengalaman kita dalam Bukit Merah, sehingga hari ini kita tidak ada satu penjelasan yang tara, yang secara keseluruhan untuk memberi keterangan taraf kebahayaan, risiko kesihatan terhadap penduduk-penduduk di Bukit Merah ini. Dan sebelum kita selesai perkara ini, datang pula dengan Linus. Itulah sebab kita rasa bukan isu kurang public engagement, tetapi kurang memberi penjelasan secara rasional dan saintifik dan memberi tahu penduduk apakah risiko yang harus ditanggung kalau projek ini diteruskan. Minta penjelasan. Pergi Batu Gajah dulu, lepas tu Lembah Pantai. Ya, terima kasih Yang Berhormat Batu membangkitkan kesulitan yang masih perlu dilalui oleh penduduk di Kampung Baru Bukit Merah ekoran daripada operasi syarikat Asian Rare Earth tersebut. Apakah Yang Berhormat Batu menyadari jawatan kuasa ini nampaknya tidak memandang serius insiden yang telah berlaku di Bukit Merah tersebut, di mana jawatan kuasa ini telah mengesyorkan bahawa jika penyelidikan pengintaran semula serta lokasi tidak dapat dikenal-pasti atau diluluskan oleh Linus perlu membawa residu itu keluar dari Malaysia dengan berdasarkan 2 saja surat undertaking daripada Linus yang mempunyai 3 barisan ayat sahaja setiap surat itu, berdasarkan satu undertaking sahaja surat. Jadi saya sangat kecewa dan saya rasa pihak kerajaan harus batalkan saja operasi Linus ini dan baru sekarang cadangkan untuk mengadakan jawatan kuasa untuk melihat sama ada kejadian kanser dan leukemia di Bukit Merah adalah berkaitan dengan
aktiviti nadi bumi di Bukit Merah ini. Patutnya buat kajian dulu, pastikan dulu, dan bukan benarkan Linus ini beroperasi terlebih dahulu. Dan apakah yang Muhammad Batu menyedari tapak pendudukannya syarikat Asian Rare Earth di perhampiran Lahad perlu dipantau 300 tahun oleh AELB. Bayangkan apa akan terjadi di Gemeng kalau Linus dibenarkan beroperasi. Saya mohon penjelasan yang Muhammad Batu. Kalau boleh yang Muhammad Batu, Datuk Speaker, saya menyambut baik apa yang disebut oleh Batu Gajah tadi, kerana dalam jawapan atau penjelasan pengurusi jawatan kuasa Linus ini dikatakan dalam penjelasan atau dalam maklum balas diberikan dalam kes Asian Rare Earth Plant di Bukit Merah, tidak ada fakta yang mendukung dakwaan bahawa banyak sisa-sisa tidak diselenggarakan, disimpan dengan baik. Tapi saya terbaca banyak laporan berita, termasuklah dalam Merdeka Review, yang memetik sumber mana? Sumber dia Encik Eng Tong Fu yang membatu, yang merupakan peniaga 38 tahun ketika projek Bukit Merah itu berlangsung, diberikan kontrak untuk mengangkut sisa buangan dari kilang ARE. Dalam kes mahkamah, saya sebut dalam kes mahkamah, penduduk Bukit Merah memohon untuk menutup kilang tersebut, dan Encik Eng Tong Fu ini yang sepatutnya membuang sisa-sisa tampil beri keterangan menyatakan bahawa memang sisa-sisanya bertaburan di sekitar kawasan berdekatan dengan Bukit Merah. Mereka juga ada seorang pakar radioaktif dari Jepun, Sadao Ichikawa, yang mengesahkan bahawa paras radioaktif di lokasi ada 5 kali ganda daripada paras selamat. Saya nak tanya kepada Yang Mohamed Batu, bagaimana pertamanya Yang Mohamed Batu sebut tentang jawatan kuasa yang timpang. Pengerusi sudah mempamerkan sikap pro Linus. Kemudian menyatakan juga dakwaan yang apa yang berlaku di Bukit Merah itu adalah dakwaan yang tidak berasas. Tapi kita ada sampai ke kes mahkamah, sampaikan bukti-bukti individu yang bertanggungjawab membuang sisa pun mengakui kesalahannya. Jadi pada saya, kalaulah track record ini tidak dibersihkan, kalaulah tidak ada keterbukaan, bukan kita menolak pembangunan dan projek bernilai 2.5 bilion, tapi there is so much unresolved problems. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua, saya mohon penjelasan daripada Batu dalam hal ini. Terima kasih Batu Gajah dengan Lembah Pantai. Sebenarnya apa yang mereka bawa ini adalah dua poin yang terakhir yang saya juga ingin menyampaikan. Isu Bukit Merah, dan bukan saja Bukit Merah tetapi banyak lagi isu. Baru-baru saja kita menghadapi isu Jerebu. Kalau kita masih ingat, Jerebu ini mula melanda Malaysia ini sejak tahun 97-98. Pada awalnya inilah sikap kerajaan yang sentiasa menafikan masalahnya, sampai ugut nak gunakan ISA untuk hentikan sesiapa yang membincangkan perkara ini. Dan akhir sekali masalah berterusan, tetapi tidak nampak kita menjelaskan apa isunya. Isu yang seperti ini, seperti Bukit Merah, saya ingin mengambil satu sikap yang sangat terbuka dari segi saintifik, yang boleh kita juga pertikaikan adakah sama ada kes-kes ini yang berlaku di Bukit Merah ini ada berkaitan dengan rare earth. Okey, kita boleh terbuka, tetapi tanggungjawab untuk pihak yang berkuasa untuk menyiasat secara teliti sama ada kasus-kasus kanser ini, bara ini ada kaitan dengan radioaktif atau tidak. Tapi sehingga ini kita tidak dimaklum. Seterusnya juga
isu yang telah dibawa oleh Batu Gajah, kita terpaksa simpan bahan ini selama-lamanya. Lynas adalah satu syarikat swasta. Kita sedia maklum syarikat swasta ini dia akan bankrupt atau tutup kedai mengikut pasaran. Kalau satu hari nanti Lynas tidak lagi beroperasi, Lynas tidak kerana keuntungan tidak ada, tutup kedai, adakah di mana contingency plan dia? Siapa yang akan bertanggungjawab? Pihak mana yang akan keluarkan wang dan lain-lain lagi? Pada takat ini saya nampak ni yang ini relevan dengan perbahasan kita dalam undang-undang alam sekitar. Di negara kita, kita tidak ada transborder legal framework untuk memastikan syarikat multinasional ini bertanggungjawab atas pencemaran yang berlaku. Kalau betul satu hari nanti Lynas tidak lagi beroperasi, apakah saya ingin tahu apakah kerajaan akan mengambil alih simpanan bahan-bahan ini supaya dia selama-sama ini selamat. Padahal kalau keluaran nadi bumi ini dihentikan, tidak ada lagi profit, tetapi yang ada di sisa masih tertinggal di gebeng. Dan juga tidak ada dalam sungguh pun ada undertaking mereka akan ambil keluar sisa-sisa ini, tetapi tidak ada undertaking dan tidak specified pada saat apa dalam kondisi bahan-bahan ini harus dikeluarkan. So isulah sebab ini yang mewujudkan kekhawatiran. Dan sebenarnya akhir sekali penjelasan boleh? Okey, sikit saja. Terima kasih Muhammad Batu. Nampak hujah-hujah yang Muhammad Batu lebih menjurus kepada kekhawatiran satu penyakit yang berbahaya, itu kanser. Jadi begini ya Muhammad Batu, semua orang boleh mendakwa bahawa apa-apa yang berlaku ataupun apa-apa kegiatan dalam dunia ni boleh menyebabkan kanser. Tapi pertama, kita merujuk kepada standard atau piawai antarabangsa. Sebab kalau kita tidak merujuk kepada piawai antarabangsa, semua pihak akan mendakwa bahawa sesuatu aktiviti itu boleh menyebabkan kanser. Terbaru yang Muhammad Batu, dry cleaning ni, bahan kimia yang kita gunakan untuk dry cleaning pun boleh menyebabkan kanser. Orang mendakwa. Justru saya adakah Batu boleh merujuk kepada satu standard itu? Kita hanya merujuk kepada standard antarabangsa. Barulah kita boleh mengatakan bahawa ini boleh menyebabkan kanser dan sebagainya. Ya, sedangkan kita tahu, bahan thorium, kalau kita boleh rujuk muka surat 27 ni, bahan thorium di ARE sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang projek Lynas ni, Lynas jauh lebih rendah. Dia hanya mengandung 0.16% berbanding dengan di Bukit Merah 7%. Maknanya jauh sangat bandingkan yang Batu. Ya, saya faham. Lebih teknikal lah. Saya itulah sebab soalan yang teknikal ini tidak boleh dijawab hanya dalam isu teknikal. Kita ada nilai, kita ada value system. Ya, merokok, kalau kita kata rokok tu dia tak sampai boleh menyebabkan kematian, kebanggaan untuk dapat kanser dari rokok ialah mungkin, saya tidak tahulah doktor-doktor di sini, mungkin 0.1. Tetapi kita sebagai ibu bapa atau sebagai ahli parlimen, kita boleh ambil penetapan kata kita tidak mahu orang merokok. Itu keputusan yang harus dibuat secara merujuk kepada value system kita. Isu pokok yang kita tidak dapat jawab ialah industri ini hanya menggunakan Malaysia sebagai tapak tong sampah. Itu isunya. Isunya sisa ini akan ditanggung dan disimpan oleh kita. Dan boleh, kalau kita dah jadi, kita boleh, ada negara di pulau-pulau Pasifik yang kerana tidak ada potensi ekspor, tidak ada potensi ekonomi, mereka offer menjadi tapak simpanan nuklear untuk negara-negara kuasa-kuasa besar.
Itu keputusan negara. Saya tidak mau mempertikaikan. Tapi kalau saya citizen, saya adalah rakyat kepada Pulau Pasifik ini, mungkin saya kata no, saya tidak setuju. Tetapi ada negara yang telah mengambil penetapan ini kerana mereka tidak ada pilihan lain. Itulah sebab saya rasa kecewa sebab PSC tidak menyentuh perkara ini. Kita hanya mengatakan apa akhirnya. Hujungnya ialah inilah muka surat 69. Itu saja yang menjadi rumusan. Kita anggap 6 poin ini mengesyorkan semua ini selamat dah okey. Yang lain ini semua hiasan saja yang untuk menjustifikasikan kenapa kita harus meneruskan satu projek yang telah diluluskan jauh sebelum kita buat PSC ini. Itulah sebab saya anggap kita kena fikir semula, kalau kita betul-betul ikhlas dalam untuk memastikan rakyat kita sihat dan selamat, dan kita ada pilihan untuk mendapatkan pelaburan yang lain yang juga boleh memajukan ekonomi. Dengan perkara yang kita tidak sentuh ialah apa option lain. Dikatakan akan menambahkan peluang pekerjaan. Berapa peluang pekerjaan yang kita akan dapat? Yang kita katakan dia akan menumpu untuk R&D. Apa jenis R&D yang diperlukan oleh Malaysia, atau R&D yang diperlukan untuk menyimpan sisa-sisa bahan dari nadir bumi ini? Semua ini kita tidak merujuk, tapi hanya sebenarnya kembali kepada satu titik permulaan, iaitu PSC ini hanya untuk meluluskan sesuatu yang telah diputuskan jauh lebih awal. Dengan itu saya juga ingin ucapkan tahniah kepada PSC oleh kerana keputusan ini dan cara kaedah untuk menangani satu isu yang sangat concern oleh rakyat dengan cara yang bias dan tidak profesional, dan hanya untuk menambah undi dan membantu memenangkan Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Sekian, terima kasih.